Perbincangan yang terakhir dalam bab ini pada kali ini iaitulah kaifiyatu qabdil rahan, cara-cara penerimaan gadaian. Bagaimana nak gadai? Oleh kerana penerimaan barang gadaian oleh penerima gadaian menjadi syarat bagi melengkapkan akad ini, maka bagaimanakah caranya? Kita nak belajar cara. Barang yang digadai ada yang berbentuk harta tak boleh alih seperti tanah atau bangunan, dan ada yang berbentuk harta boleh alih seperti kereta dan sebagainya. Jadi harta tetap, harta bergerak. Bagi harta yang boleh alih, penerimaan boleh dilakukan dengan penggadai melepaskan pegangannya kepada penerima gadaian. Pelepasan ini boleh dilakukan dengan mengenepikan segala halangan yang boleh menghalang penyerahan barang tersebut. Contohnya, jika barang tersebut dipenuhi dengan suatu barang, atau bangunan tersebut didiami oleh seorang, atau sebagainya, dalam keadaan ini penyerahan dan penerimaan boleh dilakukan dengan cara mengosongkannya dan membuang segala halangan yang menghalang penerimaannya. Jadi kalau barang tak boleh alih, seperti rumah, kita kena kosongkan, serah kunci kepada dia. Itu bagi barang yang boleh alih, mudahlah. Barang yang boleh angkat, pelepasan sahaja tidak memadai, bahkan mestilah dilakukan dengan cara diserahkan dan dipindahkan kepada penerima sebagaimana yang biasa diamalkan atau pada adatnya dilihat sebagai telah diterima oleh pemiutan. Jika proses ini tidak dilakukan, ia tidak diakui sebagai penerimaan. Perkara di atas adalah bagi harta yang dijadikan gadaian sepenuhnya dalam keadaan hanya sebahagian sahaja harta yang digadai atau rahnul musya' seperti yang dibincangkan sebelum ini. Bagaimanakah pula caranya? Jawapannya, bagi harta boleh alih, penerimaan dilakukan dengan cara menyerahkan kesemua harta tersebut kepada penerima gadaian. Penyerahan ini mestilah setelah mendapat kebenaran rakan kongsi. Ini kerana seperti yang anda sedia maklum, penerimaan hanya dapat dilakukan dengan cara memindahkan harta tersebut. Jika rakan kongsi tidak bersetuju dan tidak membenarkan harta tersebut dipindahkan, penerima gadaian boleh bersetuju membiarkan barang gadaian tersebut di tangan rakan kongsi penggadai, dan penerima rakan kongsi menerima rakan kongsi tersebut sebagai wakil dalam menerima barang gadaian, seluruhnya melengkapkan akad. Jadi kita kongsi dua orang barang, maka kita lantik kongsi dia tu sebagai wakil kepada tuang hutang. Ataupun jika penerima gadaian tidak setuju, dia boleh membawa perkara ini ke mahkamah. Di mahkamah, hakim akan memutuskan barang gadaian tersebut akan disimpan oleh mahkamah bagi pihak penerima gadaian dan rakan kongsi penggadai. Jadi mahkamah tetapkan geran simpan sini. Rakan kongsi penggadai boleh menggunakan barang yang digadai tadi berdasarkan pegangannya, tetapi dengan kebenaran penerima gadaian dan juga hakim. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang.